Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua, ibu-ibu, bapa-bapa, di mana juga berada. Saya Masa Bayu. Jadi hari ini kita akan sambung lagi kisah tentang Dajjal yang sangat kontroversi. Banyak sangat cerita-cerita tentang Dajjal ni yang telah berlegar di atas muka bumi dengan kisah-kisah yang begitu berbeza daripada apa yang telah saya jelaskan semalam. Namun sebagaimana yang saya katakan, perbezaan itu bukan atas faktor untuk kita bertelingkah ataupun kita saling adu domba, tetapi untuk kita dapat mencari dan memposisikan diri dengan lebih jelas, kerana soal Dajjal ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, adalah persoalan yang sangat penting untuk kita fahami dan untuk kita perjelaskan dalam hidup kita. Kenapa saya berkata demikian? Kerana hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal ni musuh yang sentiasa saja mencari usaha yang akan membuat berbagai-bagai cara untuk memastikan kita sebagai umat Muhammad yang kita pegang dan anak cucu Adam akan dijari jalan untuk iblis ataupun Dajjal ini berada dalam keadaan yang sengsara. Sengsara itu bukanlah sengsara itu hanya di dunia, tetapi realitinya sengsara hingga membawa kepada akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semalam saya dah jelaskan siapa itu Dajjal. Dajjal alias iblis. Jadi kisah-kisah yang berkait dengan Dajjal mata satu, Dajjal rambut kerinting, Dajjal duduk di satu pulau, dirantai oleh Allah dan sebagainya. Saya telah melakukan begitu banyak kajian-kajian dan saya telah pergi ke tempat-tempat yang sebagaimana yang dinyatakan itu. Dan bila saya melihat segala fakta-fakta dan kemudian saya merujuk kembali ke dalam Al-Quran, maka saya tidak temui kebanyakan daripada cerita-cerita tersebut. Dan daripada situ saya telah mula mencari dan memahamkan satu persatu sebenarnya siapa Dajjal ni. Kenapa banyak sangat versi-versi, sebagaimana versi-versi yang agak pelik-pelik. Maksudnya di sini cerita yang tidak boleh dicerap oleh akal yang waras. Seolah-olah satu watak yang tiba-tiba wujud dengan satu suasana yang lebih jauh kebatilannya daripada kisah iblis. Mana datang semua kisah ini? Maka saya mula mencari dan saya mula memahamkan, kerana saya tidak mahu duduk di dalam dunia khayalan, kerana saya tidak mahu berada dalam suasana yang mana menjadi makanan kepada Dajjal. Jadi di situ tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kajian saya telah berlanjutan dan telah berlalu dengan begitu panjang untuk saya mengenal musuh nombor satu kepada manusia. Siapakah musuh nombor satu kepada manusia? Dajjal. Kerana hari ini ceritanya semua tentang Dajjal. Tak ada lagi cerita tentang iblis secara khusus. Seolah-olah iblis itu telah pupus. Iblis itu adalah kisah dia dengan Adam. Kisah iblis itu adalah kisah makhluk yang memang dilaknat oleh Allah. Itu saja yang menjadi topik ataupun persoalan-persoalan dalam pemikiran-pemikiran, kebiasaan. Kerana bila sebut akhir zaman, dua watak utama akan menjadi sebagai suatu pengkajian, perbahasan yang sangat hebat. Imam Mahdi dan Dajjal. Saya dah kupas, saya dah jelaskan siapa Imam Mahdi. Dan memang versi Imam Mahdi yang saya jelaskan jauh berbeza daripada Imam Mahdi yang ada di dalam begitu banyak sumber-sumber yang lain. Namun sebagaimana biasa yang saya nyatakan, perbezaan itu bukan untuk menyebabkan kita berbalah. Telah saya jelaskan dalam video-video yang sebelum ini. Kerana hari ini saya akan menyambung lagi kisah tentang Dajjal. Kenapa cerita Dajjal sama sebagaimana kisah-kisah magic, kisah-kisah pelik, kisah-kisah raksasa dan sebagainya? Maka adakah beliau adalah musuh nombor satu kepada manusia? Maka daripada situ kajian itu telah berlanjutan, tuan-tuan dan puan-puan, dan akhirnya saya telah menemui satu titik jawapan yang sangat jelas. Titik jawapan yang ada di dalam Al-Quran, bahawa Allah telah menyatakan sebesar-besar
sebesar-besar musuh kepada manusia adalah iblis. Iblislah makhluknya. Dan iblis juga hidup daripada awal sampai hari ini. Masih ada lagi iblis. Jadi dia dah bercakap, dia telah memberitahu bahawa dia akan menyesatkan anak cucu Adam sampai kiamat. Sampai kiamat dia akan usahakan, dia tak akan berhenti. Jadi sebegitu lama, sebegitu jauh perjalanan iblis dengan melalui begitu banyak perkara, perancangan-perancangan tipu muslihat daripada kejadian Adam lagi. Maka di situ jawapan pada saya sangat-sangat jelas. Sesungguhnya iblislah yang benar-benarnya Dajjal. Iblislah musuh nombor satu kepada manusia. Dan kemudian bila dibuka dalam Al-Quran, begitu banyak kisah-kisah, peringatan-peringatan yang disampaikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasulnya, rasul-rasulnya, dan terakhir melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelicikan, muslihat, tipu daya yang ada pada iblis. Kisah Nabi Allah Ibrahim, kisah Nabi Allah Lut, kisah Nabi Allah Musa, kisah berbagai-bagai kisah yang wujud dengan membawa watak-watak besar, watak-watak yang batil. Firaun contohnya, ya, kisah-kisah kaum Lut contohnya. Mana datang itu semua? Bagaimana terjadi sedemikian? Kerana mereka itu telah pun berada di dalam genggaman cengkaman iblis. Mereka telah menjadi manusia-manusia yang engkar kepada perintah Allah, sebagaimana engkarnya iblis atas perintah Allah kepada beliau. Maka iblis telah membawa sifat-sifat dan juga situasi tersebut sebagaimana yang dinyatakan. Dia nak sesatkan umat manusia. Maka dengan cara itu dia telah lakukan begitu banyak tipu daya. Jika daripada Adam sampailah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, segala kebatilan kepada setiap kelompok ataupun setiap peradaban-peradaban, sebagaimana saya katakan tadi, Firaun dan berbagai lagi, semua itu adalah mereka-mereka yang telah pun tenggelam di dalam cengkaman iblis, yang telah tunduk kepada kekuasaan iblis. Maka daripada situ, tuan-tuan dan puan-puan, dihimpunkan daripada awal, daripada kisah Nabi Adam, kemudian kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan semua sekali, semua berlegar tentang kisah mereka-mereka yang ingkar. Siapa yang membuat kerja tersebut? Mereka telah ada lebih awal daripada kisah kita pada hari ini. Terbalikkannya kaum-kaum Lut, kaum-kaum Lut yang telah ingkar kepada perintah Allah, yang telah melakukan suatu proses di luar tabi'i. Dan hari ini masih ada lagi tanda-tanda tersebut. Kalau kita pergi ke Jordan, saya dah pergi, saya dah melihat sendiri situasi tersebut. Saya meneliti benar atau tidak benar wujudnya kisah kaum Lut. Maka berjalan lagi, lihat lagi, ada lagi kisah-kisah yang lain, apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita sebagai tanda-tanda untuk kita mengetahui bagaimana dahsyatnya tipu daya iblis laknatullah. Begitu banyak kaum-kaum yang telah Allah musnahkan. Kenapa Allah musnahkan kaum-kaum tersebut? Kerana mereka telah terpedaya dengan tipu muslihat oleh iblis. Kemudian iblis berjalan lagi, beralih zaman, zaman berzaman, tidak ada satu manusia pun yang beliau tinggalkan, tidak ada satu manusia pun yang beliau lepaskan untuk beliau sesatkan. Jadi semua himpunan-himpunan kebatilan, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum akhir zaman yang kita duduk pada hari ini, dah berlaku lebih dahsyat dah, berbagai-bagai. Dan semua itu atas satu sosok saja, atas satu sifat saja, satu makhluk saja, iaitu iblis laknatullah. Maka daripada situ kajian itu telah saya himpunkan. Bagaimana tiba-tiba di akhir zaman datang satu sosok yang lain, sekadar untuk merosakkan manusia ataupun satu sifat
peradaban yang hanya pada satu titik, iaitu titik akhir zaman. Satu titik saja, tuan-tuan dan puan-puan. Iblis daripada awal dia dah merosakkan semua peradaban-peradaban, semua manusia, anak cucu Adam, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Jadi kan, kalau dihitung dari situ, pasti lebih beliau daripada Dajjal. Tetapi Dajjal menjadi sosok yang sentiasa dikatakan paling dahsyat. Dan apabila itu telah terurai, sebagaimana saya jelaskan semalam, tuan-tuan dan puan-puan, maka akhirnya terbukalah, jelaslah bahawa Dajjal adalah ciptaan yang dibangunkan, yang disemai, yang dijadikan sebagai kisah-kisah oleh iblis ke dalam hati-hati manusia. Maka tidak ada satu manusia di atas muka bumi hari ini yang tidak menceritakan Dajjal itu adalah sosok yang lain daripada iblis. Setakat yang saya telah temui, setakat apa yang telah saya lakukan dalam kajian-kajian saya, bertemu dengan sesiapa sekalipun, setakat ini belum lagi saya temui mana-mana pihak yang menyatakan iblis itu adalah Dajjal. Jadi sebenarnya dunia telah berada dalam genggaman iblis yang meletakkan watak Dajjal di dalam pemikiran, di dalam kajian manusia akhir zaman. Sebab itu saya, Masa Bayu, tuan-tuan dan puan-puan, mengambil kesempatan yang ada dengan PKP ini, dengan ruang yang ada ini, ya, untuk saya memberikan input-input yang telah saya temui, yang telah saya kaji, untuk tuan-tuan dan puan-puan sama-sama berfikir. Kerana kita nak lawan, biarlah kita kenal siapa lawan kita. Ni kita tumbuk angin, tumbuk, lawan kat belakang, kita tumbuk ke depan. Sebab kita tak kenal, tak nampak dia. Kita tak tahu macam mana nak lawan musuh apabila kita tidak mengenal musuh kita. Maka saya nak mengenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan siapa musuh kita yang sebenar-benarnya. Siapakah mereka sebenarnya? Yang sebenarnya akan menjujukkan kita dalam keadaan situasi pilihan. Sama ada kita akan melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada makhluk yang akan dapat menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu makhluk yang akan dapat menahan siksaan api neraka, dibakar dengan api neraka di dalam neraka Jahannam. Maka atas sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita berpesan-pesanlah kepada kebaikan. Jangan duduk dalam dunia yang penuh misteri, dunia-dunia yang penuh dengan ciptaan-ciptaan yang tak dikena-mengena di dalam apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kena-mengena, tak ada ceritanya pun yang kita nak pegang. Kenapa? Maka dari situ kita telah membuka hati kita untuk ditakluk oleh Dajjal laknatullah. Dekat hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya sambung 4 perkara, 4 kriteria yang ada pada Dajjal yang akan dapat tuan-tuan puan-puan jadikan sebagai perisai kepada diri tuan-tuan dan puan-puan, supaya jangan memakai kriteria-kriteria ini, jangan memakai ia menjadi pakaian kepada kita setiap hari. Telah saya jelaskan semalam 4 sifat yang ada pada Dajjal. Lihatlah semula, jika tidak faham, ulanglah melihat video-video tersebut. Yang pertama, tentang sifat yang ada pada Dajjal, tentang kriteria yang mana beliau adalah makhluk yang gaib, tidak suka kepada realiti. Maka dia duduk di dalam hati, dia tidak mahu menggunakan akal, dia sentiasa sahaja membawa kita kepada dunia fantasi, dan dia menolak realiti. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini saya sambung dengan 4 perkara lagi. Kita tanggalkan, kita akan buka seluas-luasnya, biarlah Dajjal tidak lagi mampu mengganggu anak cucu Adam. Dengan apa yang saya bukakan kepada tuan-tuan dan perempuan,
itu adalah atas tanggungjawab diri saya. Itu menjadi sebagai satu amanah bagi diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana saya tahu iblis tidak akan senang dengan apa yang telah saya lakukan dan sedang saya lakukan pada hari ini, pada saat ini. Membuka diri beliau yang gaib menjadi nyata. Meletakkan beliau yang selama ini bersembunyi menjadi jelas sejelas-jelasnya di depan manusia. Kerana kita berada pada situasi akhir zaman, zaman pengakhir kepada perjalanan alam, maka selayak-layaknya kita mencari redha Allah, kerana masa tidak panjang untuk kita lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Maka perkara yang pertama, kriteria yang ingin saya nyatakan adalah beliau, yakni Dajjal laknatullah, mempunyai kriteria yang sentiasa bercakap dusta, yang sentiasa menyatakan perkara yang tidak benar dalam hidupnya. Perkara yang tidak benar itu menjadi sebagai satu perkara yang normal pada dirinya. Tidak merasa dirinya bersalah, tidak ada rasa walau secubit rasa simpati atas apa yang dia sampaikan itu sesungguhnya tidak benar. Maka kriteria pertama adalah sentiasa menolak kebenaran dan sentiasa berkata-kata dengan sesuatu yang tidak benar. Maka inilah kriteria yang pertama yang ada pada Dajjal. Apa juga yang beliau akan nyatakan? Beliau akan nyatakan sesuatu yang tidak bertepatan dengan realiti. Jika sesuatu itu dia terima sebesar, contohnya sebesar satu gelas lah, air sejumlah satu gelas. Tetapi apabila dia sampaikan cerita tentang air yang dia terima segelas menjadi 50 gelas, ditambah-tambah lagi ceritanya, ditukuk tambah lagi perkara yang tidak wujud, maka itulah sifat yang ada. Kriteria-kriteria yang pertama yang ada pada Dajjal, suka, dan memang itu tabiatnya, dan itu memang kriterianya yang khusus. Dia tidak memelihara lidahnya, kerana dia akan berdusta, dia akan bercakap perkara-perkara yang akan menyebabkan berlakunya perselisihan di antara satu sama lain. Maka itu, tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama yang akan menjadi kriteria kepada Dajjal adalah daripada perkara menolak kebenaran, lidahnya. Maka di situ ia datang sebagai suatu penjelasan hari ini yang disebut fitnah. Maka Dajjal akan menggunakan fitnah, akan mengambil fitnah sebagai satu wadah kepada usaha beliau menyesatkan anak cucu Adam. Maka kriteria dia yang pertama berbalik kepada fitnah. Fitnah adalah perkara yang dipegang oleh Dajjal. Fitnah adalah cara untuk beliau memastikan anak cucu Adam saling berbalah. Dan bagaimana fitnah itu boleh berlaku? Balik kepada yang saya nyatakan tadi, dia tidak pelihara lidahnya, dia menyatakan perkara yang tidak betul, maka perkara itu akan disampaikan pula oleh pihak yang lain, disambung-sambung, akhirnya berlegarlah fitnah di atas muka bumi. Disampaikan daripada satu pihak kepada satu pihak, dan akhirnya sebuah masyarakat boleh runtuh, sebuah peradaban akan jatuh. Jika kita lihat situasi bagaimana manusia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma, yakni contohnya membunuh seseorang, maka dia hanya membunuh seorang saja, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apabila manusia itu membuat fitnah, dia bukan membunuh seorang, tetapi dia telah membunuh kemanusiaan, seluruh umat manusia apabila fitnah itu berlegar di seluruh dunia. Bukan lagi hidup, tetapi mati di dalam hidup bagi mereka yang telah terfitnah. Lebih dahsyat daripada membunuh, lebih dahsyat daripada sifat-sifat yang lain, perkara-perkara yang lain, kerana fitnah adalah
sesuatu yang akan menghilangkan maruah bagi seseorang, maruah individu, maruah bagi bangsa, maruah bagi sebuah negara contohnya, maruah bagi apa juga situasi makhluk, maka daripada situlah kriteria yang pertama untuk dihati-hatikan. Kerana perkataan hati-hati itu yang saya jelaskan semalam kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan bermain dengan fitnah. Jangan sekali-kali kita terlibat dengan fitnah. Sebab itu dah dipesan semalam, sampai apa juga perkara, sampai apa juga berita, berhati-hatilah kamu apabila datang seseorang kepada kamu menyampaikan sesuatu. Berhati-hati kamu menerimanya. Berfikir terlebih dahulu, dapatkan faktanya, dapatkanlah segala sumber-sumber yang sahih, yakni kembalikan diri kita kepada Al-Quran dan kembalikan diri kita kepada cara hidup teladan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita akan bebas daripada kriteria yang pertama yang ada pada iblis laknatullah, yakni menimbulkan fitnah di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, suka cakap bohong ke? Dah suruh bohong sikit je tuan-pal, bohong sunat, sebab nak ceriakan keadaan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran saya dah buka dah, saya dah baca dah, tak ada pun pernyataan bohong sunat, bohong makruh. Kalau bohong tu bohong, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sampai kita menambah-nambah hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa mengambil ringan perkara yang sedemikian? Subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan yang telah disampaikan kepada kita. Tapi ada pula yang berani menyebutkan, oh bohong sunat, bohong ni atas untuk sekadar satu senda gurau, sebagai sekadar satu perkara yang menyebabkan kita lebih akrab. Adakah berbohong itu menjadikan kita akrab? Ada pula sunat, ada yang boleh bohong, ada yang tak boleh bohong. Maka di situlah datang kebohongan yang telah dibawa oleh Dajjal kepada manusia. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang mengajar tuan-tuan dan puan-puan, siapa sekalipun yang bercakap kepada tuan-tuan dan puan-puan adanya bohong sunat, dia tu Dajjal. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan juga yang bercakap begitu, tuan-tuan dan puan-puan juga Dajjal. Jika saya juga yang bercakap begitu, maka saya juga Dajjal. Semua, tidak ada seorang pun yang akan bebas, kerana Dajjal yang saya katakan semalam, watak, dia adalah watak yang diwujudkan oleh iblis. Dan watak itu boleh kita ambil, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ingat watak itu pada seorang. Watak itu ada pada setiap makhluk yang bernama manusia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jadi Dajjal, ya? Saya pun boleh jadi Dajjal. Jika saya mengambil kriteria-kriteria Dajjal, maka jadilah saya Dajjal. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga dengan Tuan Osman Comel. Gunakan, amalkan kriteria yang saya katakan tadi, maka jadilah Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, fitnahlah yang menjadikan manusia dunia hari ini, sebagaimana kita baca daripada sejarah-sejarah peradaban, hancur lebur dunia, luluh kemanusiaan kerana fitnah. Kisah yang berlaku contohnya di Timur Tengah, hancurnya kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, Iraq contohnya, kerana difitnah memiliki senjata-senjata pemusnahan secara besar-besaran. Lalu berhimpunlah semua sekali. Siapa yang berhimpun? Semua negara-negara dunia berhimpun, lalu menghancur luluhkan negara Iraq. Ini contoh saya bagi, ya. Hancur luluh. Dan pemimpinnya itu Saddam Hussein telah dibunuh dengan digantung beliau. Bersorak-soraklah rakyat Iraq, bersorak-soraklah mereka-mereka yang menyokong. Tetapi sampai hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sampai hari ini satu bom tu pun yang dikatakan mass destruction, senjata pemusnahan besar-besaran, tak ditemui. Tetapi perkara itu telah melakukan
telah dilaksanakan sehingga hancur luluh. Saya dah sampai Iraq, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tengok sendiri. Saya mengkaji, saya saintis. Macam saya katakan, saya bukan dengar cakap orang, saya pergi lihat. Dan hari ini apa yang berlaku kepada negara Iraq? Saya ada kawan di Iraq, ya tuan-tuan dan puan-puan. Di antaranya ada yang di bahagian Kurdistan, yang menyatakan betapa sengsaranya hidup mereka pada hari ini. Dan ada saya temui, menangis waktu saya temui beliau, menyatakan kekesalan yang tidak boleh dilafazkan. Menangis dia. Dia salah seorang besar di sana, yang waktu itu telah pun menjadi di antara mereka yang menentang Saddam Hussein, yang telah membantu pihak-pihak luar untuk menjahanamkan, menghancur luluhkan Iraq. Lalu beliau katakan kepada saya, jika adalah Allah berikan dia ruang dan masa untuk dia perbetulkan apa yang telah dilakukan dengan kesilapan-kesilapan yang sangat fatal. Kerana hari ini tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada kapasiti, kemampuan, pergilah ke Iraq, tengok apa yang berlaku sekarang. Negara yang satu waktu dulu yang paling kaya di Teluk, bukan Dubai, bukan Abu Dhabi, bukan Saudi, Iraq. Baghdad adalah bandar, adalah negara yang paling maju pada satu waktu itu di negara-negara Teluk sebelum yang lain. Tapi hari ini nak makan pun tak ada. Hari-hari berlindung, takut. Kenapa? Balik kepada kriteria yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, fitnah. Maka hati-hati, balik lagi hati-hati. Fikir untuk mengawal hati. Kerana kriteria pertama adalah tentang lidah, tentang perkataan yang tidak benar. Maka daripada situ datangnya pakaian fitnah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, lepas ini bila dengar berita, jangan terus viral, jangan terus tular. Belum apa-apa lagi, seronoklah ini, kita tularkan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, na'udzubillah min zalik, fitnah adalah sebesar-besar dosa. Fitnah, selagi yang difitnah itu tidak mengampunkan, tidak memaafkan kita, tuan-tuan dan puan-puan kena berhadap di depan mereka di padang mahsyar untuk minta maaf. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan kenal ke siapa yang telah terfitnah? Sebab dah tular, dah viral, dah sampai berjuta manusia. Mana satu yang kita nak cari? Di hadapan Allah, di depan padang mahsyar, mereka-mereka yang telah difitnah akan meminta kepada Allah agar dia diberikan balasan yang setimpal. Kerana dia difitnah, maka kita yang memfitnah tak akan dapat bergerak ke mana-mana selagi kita tidak dapat kemaafan daripada mereka yang terfitnah. Maka lihat tuan-tuan dan puan-puan, besar tak besar senjata yang digunakan oleh Dajjal. Jadi jangan buat kerja-kerja fitnah. Kerana apabila kita bersama dengan dunia fitnah, ini khususnya kepada mereka yang suka viral. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang suka viral, tuan-tuan nak jadi Dajjal. Hati-hati. Terima berita, lepas tu disuruh berfikir dulu. Ingat dalam Quran dah jelas, jangan kau buat apa-apa dulu, fikir dulu, siasat dulu, pastikan benar. Jangan terus tular, jangan terus viral. Viral hari ini, yang disebut viral dalam teknologi sosial media, adalah strategi Dajjal laknatullah kepada manusia zaman ini. Wujudlah Twitter, wujudlah Facebook, wujudlah berbagai-bagai medium. Kerana daripada situlah janji dan usaha iblis laknatullah untuk menyesatkan anak cucu Adam akan menjadi kenyataan. Jadi dah jelas satu perkara, iaitu lidah tidak dipelihara. Maka perkara tidak benar menjadi pakaian yang akhirnya mewujudkan kriteria menghasilkan fitnah. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah persoalan yang sangat-sangat fatal di dalam keharmonian manusia yang sentiasa Allah jelaskan di dalam Al-Quran, iaitu kita hendaklah sentiasa berpegang kepada amanah yang telah ditetapkan. Kerana itu adalah sifat yang kedua, kriteria kedua yang ada pada Dajjal, iaitu dia tidak amanah orangnya, yang sentiasa memastikan pecah amanah,
yang sentiasa memastikan apa juga perkara-perkara yang berhak kepada pihak lain, dia tidak sampaikan, dia tidak gunakan, dia tidak ambil hak itu dan diserahkan, tetapi dia melakukan pecah amanah. Maka apabila itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, rosaklah keharmonian, gugurlah segala kemanusiaan daripada jiwa-jiwa manusia. Sebab tak ada amanah. Diamanahkan dia untuk jaga, contohnya, sumber-sumber untuk kemakmuran bersama. Dia ambil sumber-sumber tersebut, digunakan untuk anak isteri dia, digunakan untuk keluarga dia. Dia dah tak peduli orang lain. Kerana daripada sifat itu, tuan-tuan dan puan-puan, berlakulah ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Pemimpin yang dipilih tidak lagi mempunyai nilai-nilai amanah, yang tidak memiliki sifat-sifat amanah. Pemimpin yang telah menolak kebenaran dengan melakukan pecah amanah. Maka apa yang saya masukkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, itu sifat Dajjal lah. Itu kriteria Dajjal yang kedua, iaitu tidak amanah. Jadi apabila kita tidak melihat seseorang itu tidak amanah, apabila telah mendapati bahawa seseorang itu telah melakukan pecah amanah, kenapa kita pilih dia sebagai pemimpin? Kenapa kita letakkan dia sebagai seorang yang kita naikkan sebagai pemimpin? Dah jelas dia tidak amanah. Contoh amanah itu bukan hanya pada persoalan amanah berkait tentang harta benda. Amanah dari segi kuasa, amanah dari segi kedudukan. Dah diamanahkan, engkau jaga di sini, jangan engkau lakukan perkara yang lain. Sebagaimana kisah dalam peperangan Uhud, telah diamanahkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat-sahabat, diperintahkan kau jangan turun daripada bukit itu. Apa juga yang berlaku, jangan sekali-kali turun selagi tidak diberikan perintah, tidak diberikan arahan untuk turun. Itu amanah yang perlu dipegang oleh mereka yang sedang memegang panah-panah untuk memanah musuh-musuh yang akan datang berhadapan dengan tentera-tentera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak pegang amanah, turun, dan turunlah mereka daripada tempat yang telah ditetapkan. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Itulah berlaku peristiwa yang telah jelas di dalam kefahaman tuan-tuan dan puan-puan sebagai umat Islam. Tentera Islam, ramai sahabat-sahabat telah terkorban di dalam peperangan tersebut. Kenapa? Kerana tidak amanah. Kerana amanah inilah yang akan dijadikan oleh Dajjal untuk merosakkan masyarakat, merosakkan umat manusia. Maka dia akan suntikkan rasa tidak amanah, rasa dia, kriteria dia di dalam sifat setiap individu yang ada di atas muka bumi. Kenapa? Dia nak sesatkan. Maka dia berikanlah ni, gunakan ni, ini baik, ini sesuai untuk kamu. Kerana dengan cara itu akan berlaku porak-poranda ketidaktenteraman di dalam masyarakat. Bila itu berlaku, mudahlah iblis untuk melakukan proses-proses yang seterusnya. Maka mereka pihak yang rasa dirinya teraniaya kerana tidak mendapat haknya sebagaimana yang telah diamanahkan, akan menentang pihak yang memecah amanah. Bukannya iblis hendakkan apa-apa, bukan dia perlukan apa-apa pun daripada manusia, dia cuma perlukan manusia tidak amanah. Itu saja. Apabila manusia tidak amanah, dengan secara tidak langsung kerja dia dah selesai. Tanggungjawab dia untuk menyesatkan bagi dia dah cukup. Dia pergi tempat yang lain pula, cari pula lagi mana-mana pihak yang nak gunakan kriteria nombor 2, iaitu tidak amanah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut saja tentang amanah, itulah perkara yang sangat berat untuk ditanggung oleh manusia di atas muka bumi. Apa amanah dia? Saya dah terangkan dah sebelum ni, tentang diri sendiri dan amanah kita kepada sekeliling kita.
sebagai pemimpin di atas muka bumi. Amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu makmurkan muka bumi, itu amanah daripada Allah. Maka apa dia nak buat? Dia nak buat kita menentang amanah Allah. Dia nak buat kita supaya lupakan amanah kita kepada Allah. Sebab itu kriteria nombor 2, dia pastikan kita tidak amanah. Kerana kita ada 2 tanggungjawab. Hidup saja kita ada 2 tanggungjawab, tuan-tuan dan puan-puan. Hablum minallah, hablum minan nas. Tidak boleh kita kata hanya satu. Kalau hablum minallah sahaja, ini ingin saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika hablum minallah sahaja, malaikat dah cukup dah. Malaikat lebih hebat daripada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Lebih jauh beribadah. Allah akan nak letakkan, nak jadikan makhluk baru, malaikat yang hanya sujud saja kepada Allah. Allah boleh buat. Berbilion-bilion, trilion malaikat Allah jadikan duduk dalam satu tempat, beribadah saja pada Allah. Allah boleh buat. Kun fayakun, tidak ada suatu kelemahan bagi Allah untuk melakukan perkara sedemikian. Namun persoalan amanah telah Allah letakkan kepada Adam, kepada manusia. Turunkan, dijadikan Adam adalah untuk melakukan tanggungjawab sebagai khalifah, sebagai pemimpin kepada sekalian makhluk, yang akan dibantu oleh malaikat-malaikat dan yang lain-lain, makhluk-makhluk yang lain, bulan, bintang dan matahari dan sebagainya, tunduk kepada Adam. Maka apabila itu berlaku, itu adalah satu tugas, satu amanah yang telah Allah letakkan kepada pundak Nabi Adam alaihissalam. Dan daripada situ kita sebagai anak cucunya akan diberikan tanggungjawab amanah yang sama. Cuma skalanya kecil. Kalau tuan-tuan dan perempuan hanya dalam keluarga, maka itulah dunia amanah yang perlu tuan-tuan dan perempuan lakukan, keluarga. Kalau dapat lebih sikit, tambah lagi ke depan. Tetapi secara realiti, sifat manusia, amanah dia adalah sebagai khalifah di atas muka bumi. Ini yang menyebabkan marahnya iblis. Ini yang menyebabkan rasa geram, rasa rasa apa yang dapat saya katakan, terlalu dengki, hasad datang kepada iblis. Cemburu dia. Kenapa diberikan kepada manusia, bukan kepada aku? Maka dia mencari jalan, maka dipecahkanlah kriteria yang kedua, amanah yang telah Allah berikan kepada manusia sebagai pemimpin untuk dia haru birukan. Lalu dia lupakan, dia cari jalan. Itu yang saya katakan tadi. Ada 2 perkara besar yang telah Allah tetapkan kepada kita, iaitu submission, hablum minallah, tunduk kepada Allah, sentiasa kembali kepada Allah, sentiasa berpegang kepada tali Allah, dan hablum minan nas, iaitu memakmurkan muka bumi sebagai pemimpin kepada sekalian makhluk. Maka kita ada 2 amanah dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, dan semua umat manusia mempunyai 2 perkara ini yang sama. Tak ada special dah. Tak ada istimewa, cuma satu bahagian saja. Kerja engkau cuma hablum minallah, kerja aku hablum minan nas. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan terpedaya dengan mainan iblis lanatullah alias Dajjal. Amanah tetap amanah, pegang amanah. Kerana apabila kita tidak berpegang kepada amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang dipanggil mereka-mereka yang kufur, mereka-mereka yang fasik, adalah mereka-mereka yang tidak berpegang kepada amanah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila sebut saja kufur dan fasik, maka itulah dia yang ada pada kenyataan, nukleusnya adalah iblis laknatullah. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak betapa pentingnya persoalan amanah? Apabila kita berada dalam keadaan kufur dan fasik, maka di situlah akan
dihimpunkan dengan satu istilah yang sangat berat kepada mereka yang tidak berpegang kepada amanah, iaitu orang-orang yang munafik. Munafikun. Orang-orang munafik tak cium bau surga, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada ruang untuk kenikmatan syurga, tetapi mereka akan berada di dalam azab api neraka yang menjulang-julang, yang mana dihidangkan dengan cairan-cairan yang panas. Apabila haus minum, ia akan menghancurkan luluh tubuh badan dengan segala keperitan, kesakitan yang subhanallah, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, sisihkanlah kita daripada segala azab-azab sedemikian. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Tuan-tuan dan puan-puan, dah boleh faham? Maka hati-hati lagi saya pesan, jangan kita jadi dajjal. Jangan kita bawa diri kita menjadi dajjal-dajjal yang bersepah-sepah di atas muka bumi pada hari ini. Kerana kita telah pun memakai pakaian yang kedua, iaitu tidak amanah, sebagai kriteria untuk kita mengenal dajjal. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya penat. Ya, saya penat bercakap ni, bukan tak penat. Dia bertanya dengan saya, "Pal, tak rasa penat ke?" Penat. Sebenarnya kalau nak fikir balik ya tuan-tuan dan puan-puan, buat apalah saya nak bercakap ni semua? Ya. Kenapalah saya nak cakap ni semua? Tapi bila dalam situasi sekarang, dalam keadaan sekarang, yalah, waktu pun dah nak habis. Dah hujung-hujung, janggut pun dah putih dah ni. Ya, semenjak PKP ni pun tak dapat nak potong-potong trim-trim dah. Biarlah dia panjang dulu. Kok panjang sampai ke sini, sudah boleh tarik ke atas. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah persoalan tanggungjawab saya, amanah saya yang saya terima, yang mana ia amat penting untuk saya sebenarnya, bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk diri saya, supaya saya bila kembali kepada Allah, bila saya pejamkan mata saya, pejamnya itu dengan pejam yang yang puas, yang pejam yang tidak rasa terkilan, kerana banyak perkara yang tidak saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya mengambil kesempatan, walaupun tak berhenti ni, dah berapa hari saya berterusan dengan membuat video-video, ya, membuat penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan di saat PKP ini. Dan dalam masa yang sama juga saya menulis jurnal, saya menulis di blog saya, dan masa sama saya sedang juga pembangunan software ke atas beberapa sistem-sistem. Kerja tak putus-putus tuan-tuan dan puan-puan. Cakap lagi masa Bayu, kerana saya tahu informasi yang saya berikan ini sangat-sangat penting dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sahabat-sahabat saya yang di luar, yang mungkin baru mengenal saya. Saya menghulurkan salam persahabatan, salam ukhuwah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang ketiga yang akan menjadi kriteria kepada Dajjal laknatullah, yang akan digunakan oleh Dajjal laknatullah, adalah sentiasa menyembunyikan ataupun tidak menyatakan tentang kebenaran, tetapi dia akan menyatakan, menyebarkan tentang kebatilan. Yakni dia menghalang perkara-perkara yang baik-baik daripada sampai kepada mana-mana pihak. Dia akan mencari jalan, apa jalan sekalipun, asalkan jangan cerita-cerita benar itu sampai kepada pihak-pihak yang lain. Dia menjadi kelompok-kelompok yang akan memastikan ia meletakkan pagar-pagar, tembok-tembok yang tinggi
daripada dapat ditembusi oleh mereka-mereka yang akan berjalan untuk menjelaskan tentang kebenaran. Maka dalam Al-Quran sangat jelas, mereka yang menghalang daripada jalan-jalan kebaikan. Maka itulah yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan sentiasa memastikan apa juga maklumat yang sampai, apa juga perkara yang sampai kepada masyarakat hanya melalui tapisan daripada dirinya sahaja. Jadi apabila tapisan itu tapisan yang kotor, kalau kita ambil air, tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan penapis yang kotor, adakah air itu akan jadi bersih? Maka tujuan penapis itu untuk menjadikan air itu bersih. Tetapi kalau kita menggunakan penapis yang dah memang kotor, maka apa yang akan berlaku? Air tetap air, kerana itu sifat air. Namun kualitinya, nilai air tersebut adalah air yang kotor. Maka dalam aspek ini tadi, perkara yang ketiga, akan sampailah informasi-informasi, maklumat-maklumat yang kotor, yang hitam, yang akan berlegar di atas muka bumi. Akan sampai kisah-kisah yang akan menyebabkan manusia hayal. Manusia itu dalam keadaan ketakutan yang tidak bersebab kepada perkara-perkara yang sebenarnya tidak wujud. Contohnya kisah Dajjal yang tidak wujud, dengan mata satu, dengan segala macam kisah-kisah begitu, akan menjadi bahan yang akan diperbesarkan, dibenarkan oleh Dajjal untuk dikongsi dengan ramai akan dipastikan oleh Dajjal untuk dipastikan semua manusia mengenal dan mengetahui cerita-cerita sedemikian. Tetapi kisah yang sebenar-benarnya tentang Dajjal, iaitu tentang beliau, akan beliau pastikan ianya tidak akan lepas, ia tidak akan disampaikan. Maka akan berlegarlah kisah-kisah tidak benar, kisah-kisah yang sebenarnya batil tetapi kelihatan benar di atas muka bumi pada saat di mana apa yang telah berlaku, sebagaimana kisah saya tentang Imam Mahdi, wujudnya Imam Mahdi, maka wujudnya juga Dajjal pada masa ini. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, untuk meringkaskan, memahamkan penyataan saya pada perkara yang ketiga, Dajjal akan menjadi penapis kepada segala informasi yang akan keluar di situasi masyarakat umum. Maka itu yang saya nyatakan sebelum ini dan tadi, kena hati-hati apabila sampainya maklumat, kerana maklumat yang sampai kepada kita, dominan faktornya, ataupun dalam arti kata lain, default value-nya pada saat akhir zaman adalah berita-berita palsu, cerita-cerita palsu, kisah-kisah palsu, kisah-kisah yang tidak benar bertentang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam pelaksanaan baginda Rasulullah SAW akan dibesar-besarkan. Apa juga yang tidak wujud di dalam situasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah akan digembar-gemburkan. Maka wujudlah yang dinamakan kisah yang sahih, kisah yang tidak sahih, kisah yang benar, separuh benar, suku benar, 3 suku benar dan benar-benar, dan ada juga yang berbagai-bagai lagi. Sedangkan Al-Quran itu maha-maha benar. Kenapa kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang separuh benar, 3 suku benar, hampir benar, mungkin benar? Kerana jika kita kembalikan kepada Al-Quran, maka tauladan daripada baginda Rasulullah SAW pasti bercerminkan kepada Al-Quran, iaitu segala-galanya benar. Tidak ada keraguan, tidak ada perlunya perbahasan-perbahasan tentang sifat yang sebenar-benarnya. Jika kita mengenal baginda Rasulullah SAW, maka perkara yang ketiga kita akan dapat atasi. Dan default value-nya pada hari ini, pada saat ini, informasi yang berlegar di seluruh muka bumi adalah informasi yang telah pun dilepaskan ataupun ditapis terlebih dahulu oleh Dajjal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu wujudnya media-media dunia hari ini, wujudnya Hollywood, wujudnya sosial media, internet dan sebagainya berlegar-legar di atas muka bumi hari ini. Tanpa internet, tuan-tuan dan puan-puan tak dapat berhubung dengan saya hari ini. Tanpa adanya internet, tidak adalah YouTube hari ini.
Tak adalah video masa bayu hari ini. Maka dengan medium-medium teknologi telah diguna pakai kerana informasi teknologi, information technology, ICT, information communication technology, segala teknologi maklumat adalah atas satu titik. Siapa yang menguasai maklumat, dia yang akan menjadi raja. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, dunia hari ini adalah dunia yang dikuasai oleh teknologi maklumat. Di dalam peperangan, apa juga jenis peperangan, pihak yang akan mendapat maklumat lebih awal, dia yang akan dapat memenangi peperangan tersebut. Kerana tanpa ada maklumat yang jelas, maka atas sebab itu kita tidak akan dapat mengetahui pergerakan pihak yang akan ditentang atau pihak musuh. Sebab itu di dalam tentera, strateginya pasti ada perisik-perisiknya. Pasti ada mereka-mereka yang akan bergerak terlebih dahulu, meninjau, dipanggil pasukan-pasukan peninjau, untuk memastikan kedudukan musuh di mana, apa yang sedang berlaku, berapa ramai, apa jenis kaedah yang digunakan. Maka daripada maklumat itu akan dikembalikan, dibawa, lalu ianya akan dianalisa. Daripada situ barulah langkah apa yang perlu dilakukan. Tetapi permulaannya adalah informasi ataupun maklumat hendaklah diperolehi terlebih dahulu. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dunia hari ini adalah dunia yang dipenuhi dengan persoalan maklumat, information. Maka di situ wujudnya teknologi maklumat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni contoh yang paling mudah, apa juga yang tuan-tuan dan puan-puan tulis dalam Twitter, tulis dalam Facebook, ditapis tak? Ditapis kan? Cubalah cakap yang bukan-bukan sikit. Tahu-tahu makan nasi free dalam lokap, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ada yang napis. Dia hanya benarkan apa yang sepatutnya ditulis. Lebih daripada itu, dia akan pastikan yang tidak akan berlaku. Maka dia rujukkan akta-akta untuk menyebabkan sesiapa yang melanggar hukum ataupun aturan yang telah ditetapkan dalam social media contohnya akan dihukum. Maka apa kaitan dengan kisah yang ketiga? Ya, ini segala maklumat yang ada di dunia pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah. Silap saja sebut, silap saja cakap, berdesuk perginya viral seluruh dunia hari ini dengan satu jari saja yang disebut tular. Kalau bahasa Melayu hari ini perkataan baru, tular, ular mungkin kan? Ular macam manjang mungkin disebutnya tular. Tapi dalam bahasa kebiasaan viral. Viral iaitu menyampaikan maklumat-maklumat. Maka maklumat viral ini adalah teknologinya, sistemnya yang telah diguna pakai oleh Dajjal dengan cara pastikan semua maklumat yang sampai kepada manusia adalah maklumat yang ditapis oleh beliau. Maka apabila iblis yang menapis maklumat, maka pasti maklumat itu akan bertentang dengan Al-Quran. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak, mahu tak mahu, kita kena tahu default value hari ini, zamannya adalah zaman di mana kita menggunakan information technology. Maka iblis sebenarnya menguasai, Dajjal alias iblis telah menguasai semua teknologi-teknologi penghantaran maklumat di atas muka bumi pada saat ini. Jadi apabila itu saya nyatakan, jadikanlah default value kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa default value dia? Tapislah semua maklumat yang kita dapat. Itu saja caranya. Benar macam mana sekalipun yang kita dengar berita tersebut, maka pertama sekali kita kena tapis balik semula. Oh, air ni dah bersih dah, ini daripada jenama yang bagus, penapisnya. Penapis ni adalah penapis yang memang telah diberikan pengiktirafan oleh WHO, oleh macam-macam sijil, 50 sijil, COP. Tetapi apabila sampai kepada kriteria yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, apa COP sekalipun, 50 badan sekalipun yang mengatakan benda itu baik betul, tetap akhirnya sampai kepada kita keputusan kita. Air itu kita dapat, kita tapis, kita jerang balik semula, kita masaklah air itu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa juga yang ada di dalam air, apabila kita masak air tersebut, maka apa juga bahan-bahan yang tidak sepatutnya hidup dalam itu akan mati, logam-logam berat akan jatuh. Kaji tentang struktur air. Jadi tak
tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh buat apa-apa dah, sebab semua penapis-penapis milik yang telah disahkan. Kita tak boleh nak menghalang. Tapi kita masih boleh melakukan sesuatu dengan menjadikan diri kita penapis. Caranya, masak air tersebut, jerang air tersebut sampai ia mendidih. Apabila ia mendidih, air tersebut akan memisahkan unsur-unsur yang tidak sepatutnya kita ambil masuk dalam tubuh badan. Maka begitulah dengan cara kita hidup di dalam zaman ini. Zaman Dajjal menguasai dengan memastikan segala maklumat-maklumat yang sampai kepada manusia adalah maklumat yang telah beliau pastikan terlebih dahulu. Maka untuk kita keluar daripada situasi itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena menapisnya. Bagaimanakah cara menapisnya? Maka sentiasalah berfikir, sentiasalah merujuk, kerana penapis yang paling halus tidak akan dapat lepas adalah dengan menggunakan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menapis segala maklumat-maklumat yang datang kepada diri kita. Maka apa juga informasi, kita tahu, oh ini informasi ni betul ni, ini daripada saya dapat daripada satu kitab menyatakan Nabi bercakap begini, lakukan begini. Maka bukan saya kata menolak, ambil, kemudian ditapiskan lagi dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah penapis, maha penapis, tuan-tuan dan puan-puan, atas kebatilan. Apa yang tidak sepatutnya yang ada, yang tidak sebenar-benarnya, yang ditokok tambah, ingat saya katakan tadi, dia akan tambah, dia akan ubah, yang tak ada menjadi ada, yang ada dikeluarkan dan dicantikkan dan segala macam. Itu semua adalah artificial, sesuatu yang ditambah-tambah, bukan secara natural. Apabila sampai kepada naturalnya, yang datangnya kepada kalam Allah, maka apa juga yang akan sampai kepada tapisan Al-Quran, pasti yang batil akan sangkut, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada lagi penapis yang lain yang saya nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apabila masuk kepada peringkat yang ketiga, gunakan akal, maka penapisnya ada di sini. Itu sahaja caranya untuk kita bebas daripada kriteria yang nombor 3, iaitu kriteria yang akan menyebabkan kita berada dalam kelompok Dajjal, dan kita menjadi salah seorang Dajjal yang berjalan di atas muka bumi. Jadi ulang lagi supaya nak faham betul-betul bahawa segala informasi, segala maklumat yang ada pada zaman ini adalah defaultnya ditapis terlebih dahulu oleh iblis laknatullah sebelum sampai kepada umum. Maka bagaimanakah kita nak melakukan supaya jangan kita tersilap? Tidak ada cara yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, melainkan kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan hasil yang bersih, yang tulen, yang tidak adanya contaminated ataupun perkara-perkara yang substance yang akan merosakkan tubuh badan kita jika kita minum air yang kotor, informasi yang kotor. Maka daripada situ telah Allah perintahkan kepada kita, berfikirlah, berhati-hatilah kamu, sentiasa dapatkanlah fakta, ada di dalam Al-Quran. Maka gunakan akal, fikiran kita, kemudian kita rujukkan kepada Al-Quran menjadi penapis. Maka segala perkara-perkara informasi ataupun perkara-perkara yang direka-reka oleh Dajjal akan dapat kita kenali. Jadi kita akan dapat air yang bersih, mana yang keladak-keladak, yang kotor-kotor dapat kita ketepikan. Itu nombor 3. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon pada tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi berlapang dada, sekali lagi kita letakkan posisi kita kepada proses yang akan membawa kepada realiti. Memang saya tahu agak sukar untuk masa ini menghadam segala apa yang Masa Bayu sampaikan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada salahnya untuk kita mula
ya, untuk kita mula membawa diri kita kepada realiti. Saya dah beritahu dah tadi, segala maklumat-maklumat, informasi hari ini adalah informasi yang dah menjadikan kita masuk dalam dunia khayalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi masa berjalan, tanpa sedar dah berjalan masanya. Jadi balik kepada perkara yang nombor 4. Apa dia perkara yang nombor 4? Kalau yang nombor 3 tadi saya dah jelaskan tentang pentingnya kita membuat penapisan, maka yang keempat adalah persoalan jangan jadikan diri kita makanan kepada Dajjal. Saya dah cerita dah semalam. Apa dia? Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadikan diri kita bodoh. Dan jangan kita diperbodoh-bodohkan oleh Dajjal. Kerana apabila kita tidak membawa diri kita kepada kebijaksanaan, maka kebijaksanaan itu akan pergi dan meninggalkan kita, yang akan sampai, yang akan kekal dalam diri kita. Bila tak bijaksana, jadilah kita bodoh. Bila kita bodoh, tuan-tuan dan puan-puan, maka itu akan menyebabkan kita menjadi makanan kepada Dajjal. Orang bodoh, makanan orang pandai. Orang bodoh adalah hamba kepada orang cerdik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Dajjal tidak mahu kita menjadi manusia yang bijaksana. Itu yang keempat. Dia akan memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan yang tunduk, berada dalam tunduk bukan kepada Allah, tapi tunduk kerana kita bodoh. Orang tak suka bila sebut perkataan bodoh ni, marah dia. Aku tak bodoh lah, jangan cakap aku bodoh. Jadi siapa yang suka cakap diri dia bodoh? Tetapi tanpa kita sedar, kita telah diperbodohkan oleh Dajjal. Dia akan melakukan apa cara sekalipun, kerana apabila manusia itu bodoh, maka mudah untuk dia menyesatkan. Jadi bagaimana nak katakan bodoh ni tuan-tuan dan puan-puan? Apa istilah bodoh? Bodoh apabila dia tidak mahu menggunakan akal yang Allah beri dan tidak mahu dan menggunakan Al-Quran di dalam kehidupan dia. Bodohlah tu orangnya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan atau memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lagi arwah Pok Long saya. Saya selalu cerita dengan tuan-tuan perempuan, saya ingat arwah Pok Long saya. Dia pesan dengan saya sebab saya nak faham tentang persoalan bodoh. Kata Pok Long, kemarin Pok Long cakap dengan saya, orang bodoh makanan orang cerdik. Orang cerdik adalah tuan kepada orang bodoh. Jadi Pok Long, orang bodoh ni macam mana sebenarnya Pok Long? Jadi saya bertanya lagi. Lalu beliau beritahu saya, Pok Long saya ni orangnya suka bersunda gurau dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan, senyum je. Dia buat saya pening kepala. Dia suka sangat menyakak saya ni. Dan dia suruh saya buat benda yang saya tak boleh nak fikir, pelik-pelik, dia suruh saya buat. Jadi saya buat je lah, tapi saya tak pernah bantah. Tapi dia memang, bila saya sebut rindu saya kepada Pok Long saya, dia suka sangat. Bukan sakat yang tak elok lah, maksudnya dia suka bergurau senda dengan saya. Jadi bila saya tanya soalan tu, dia pun bergurau lagi dengan saya dengan cara yang sangat lembut, dengan senyuman dia beritahu dengan saya. Cuba Cam beri jawapan pada Pok Long. Setakat yang Cam faham, orang pandai macam mana? Lalu saya katakan pada beliau, Pok Long, kalau orang pandai itu yang orang yang sekolah tinggi masuk universiti, Pok Long. Orang yang ada ijazah, orang yang ada degree, orang yang doktor, profesor, itulah orang pandai-pandai, Pok Long. Itulah orang yang pandai, yang bila masuk dalam sekolah, dia nombor 1, tu yang pandai. Pok Long saya pandang dia senyum, dia gelak kat saya, tuan-tuan puan. Lagilah saya, apalah, kita dah jawab, dia dah minta kita tolong jawab, kita jawab, dia senyum, dia gelakkan pula ni. Pok Long ni apa ni? Saya pun pegang lutut dia, Pok Long janganlah gelak, ni Cam nak tahu jawapan ni. Dan dia pegang bahu saya, dia usap kepala saya, tuan-tuan puan. Dia kata, dah betul lah tu, cuma Pok Long nak bercakap, bodoh ni bukan konsep dia macam tu, hubungan kita yang jelas. Dia kata, apa Pok Long? Dah memang orang sebut orang pandai semua adalah orang-orang yang tersilap sebut tadi, orang yang pandai tadi maksudnya
adalah orang-orang yang sekolah tinggi. Tapi saya tanya ke dia, Polong cakap tadi tentang orang-orang pandai, macam mana sebenarnya, dan orang bodoh macam mana sebenarnya. Jadi dia katakan kepada saya, Cam, orang yang bodoh di atas muka bumi adalah mereka yang memutuskan hubungan dia dengan Allah. Itulah orang yang bodoh, kata dia. Sebab segala-galanya datang daripada Allah. Segala-galanya adalah kejadian daripada Allah, Cam. Jadi, kalau Cam memutuskan hubungan dengan Allah, Cam pun bodoh. Jadi saya kata, oh, jadi maksudnya bodoh ni bukanlah orang profesor yang tak sekolah, yang tak pandai matematik, tak pandai apa semua tu. Dia gelak lagi dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, walaupun kau seorang profesor, Cam, kau doktor, kau engineer, kau apa sekalipun, tapi kalau kau putuskan hubungan kau dengan Allah, kau bodoh lah. Itulah bodoh sebenar-benarnya. Maha suci Allah. Allah limpahkan kurnia kepada arwah polong saya. Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lihat kebijaksanaan yang saya perolehi daripada arwah polong saya, dan saya mengkaji selepas itu. Jadi maksud yang dikatakan jadi tidak bijaksana adalah sebenarnya memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi bodoh. Maka itu yang nak dilakukan oleh iblis, oleh Dajjal laknatullah, dengan memastikan kita bodoh. Jadi bukanlah bodoh tu tak sekolah tinggi, itu bodoh. Bukanlah orang bawa lori tu tak ada kerja tinggi, kerja pangkat, itu bodoh. Ataupun mungkin dia pergi sekolah, dia tak pandai, dia duduk kelas yang paling belakang sekali, dia bodoh. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Bodoh, sebenar-benar bodoh adalah kita melepaskan hubungan kita dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Kita tak pegang lagi Al-Quran. Bodohlah orang tu. Kita merujuk kepada benda yang lain. Bodoh sangatlah orang itu. Kita menambah-nambahkan apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu sangat bodohlah orang itu. Maka itulah yang berlaku kepada faktor kebijaksanaan yang diganti dengan kebodohan oleh Dajjal kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah di sekeliling kita. Adakah kita nak jadi orang bodoh? Atau kita nak jadi orang yang bijaksana? Tanpa ada kebijaksanaan, maka kita sungguh-sungguh akan berada di dalam kehancuran, kerana neraka adalah mahligai kepada orang-orang bodoh. Taman azab dan sengsara kepada masyarakat bodoh. Manakala syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalirnya di dalamnya sungai-sungai yang memberikan kenikmatan kepada mereka-mereka yang bijaksana, mereka-mereka yang sentiasa berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah, sentiasa menggunakan akalnya, maka mereka itulah ahli-ahli syurga. Sedangkan mereka yang berada dalam situasi bodoh adalah mereka-mereka bodoh dah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi untuk memilih kebaikan, untuk memilih jalan untuk masuk dalam syurga. Dia pergi pilih jalan nak masuk neraka. Tak ke bodoh namanya tu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak nak sebut lagi perkataan lebih daripada bodoh, nanti tak selesa nak sebutnya. Ada lagi perkataan lebih dahsyat daripada bodoh, tapi cukuplah hari ini dengan kebodohan. Ada juga yang sebut, ini mungkin boleh pakai kebangangan. Mungkinlah tu perkataan tu, ataupun saya susah ada ayat ni yang saya tak boleh sebut memang Allah tak izinkan saya sebut itu dah sebut ni, jadi sengau jadinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebut perkataan kebodohan cukuplah Jadi jangan jadi orang bodoh, kerana orang bodoh makanan orang cerdik. Cerdik ni berbeza dengan bijaksana. Jadi itu semua banyak lagi istilah-istilah, kita kena belajar lagi lepas ni. Pal Masa Bayu banyak sangatlah perbezaan istilah. Bijaksana lain, cerdik lain, macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Itu bukan siri untuk kisah Dajjal. Kita nak cerita kisah Dajjal adalah kisah bodoh dan juga bijaksana.
Maka sifat yang ada kepada kebijaksanaan adalah mereka yang sentiasa menggunakan akalnya dan sentiasa merujuk kepada Al-Quran di dalam setiap pelaksanaan, setiap maklumat-maklumat yang sampai kepada dirinya. Perkara yang ketiga tadi, maka dia adalah orang-orang yang bijaksana. Benci benar iblis dengan orang-orang yang bijaksana. Kerana apa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dengar pesan saya masa Bayu. Rujuk balik dalam Al-Quran. Malaikat bertanya merujuk kepada Adam alaihi salam atas pengetahuan ilmu yang tidak mereka miliki. Adakah Adam bodoh? Adakah Adam tidak memiliki ilmu? Adakah dalam Al-Quran? Lalu Adam menjelaskan kepada malaikat apa yang mereka ingin ketahui. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya kita manusia mewarisi kebijaksanaan, keupayaan yang ada daripada Nabi Adam AS. Kenapa kita biarkan diri kita jatuh kepada kebodohan dengan menjadikan diri kita menolak apa yang telah Allah berikan kepada kita, akal dan Al-Quran? Maka itu tuan-tuan dan puan-puan. Untuk perkara yang keempat, jangan kita membawa diri kita kepada kebodohan. Kerana perkara yang keempat kriterianya adalah iblis membawa dan menggunakan kebodohan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Maka keluarlah daripada kebodohan, kembalikanlah semula sifat kita, iaitu sifat yang bijaksana. Kerana sifat bijaksana adalah sifat yang ada kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, semoga segala apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan akan mula merungkai satu persatu realiti di sebalik fantasi. Saya, Masa Bayu, ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, dan sekali lagi jangan lupa kita sama-sama meraihkan keindahan, kenikmatan ilmu yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dari itu, saya, Masa Bayu, ingin mengucapkan salam sejahtera kepada tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu di mana juga berada. Jumpa lagi, insya-Allah esok. Jika dipanjangkan usia, kita akan sambung untuk topik yang seterusnya.